Assalamualaikum, salam perjuangan. Selamat datang ke podcast Suara Hartanah, episod ke-10. Saya nak ucapkan selamat datang sekali lagi. Anda bersama dengan kami di podcast ini, di mana kami akan ulas dan kupas dan bongkarkan isu-isu semasa tentang isu-isu semasa hartanah, hartanah. Dan sekiranya anda adalah peminat hartanah yang macam tertanya-tanya apakah update yang terbaru, ini adalah podcast yang terbaik untuk anda dan kami akan lakukan yang terbaik untuk menyajikan ulas-ulasan yang terbaik, isu-isu yang paling terkini. Dan isu-isu ni juga saya fikir setakat ini dipilih oleh Ahyat dan juga tim. Kami pilih isu-isu ni kerana isu-isu ni nampak dia ada nilai ilmu, ada manfaat kepada anda sekiranya kami berjaya untuk ulasnya bersama dengan anda. Alright, so Ahyat bersama dengan co-host tetap Azim Sulaiman. Azim. Wow, lain macam tepukan tangan Dan Azim hari ni bertopi. Bertopi dia untuk supaya kurangkan silauan. Kurangkan silau. Masih silau selepas masih bercukur. Belum tumbuh rambut lagi. Ya, lama juga. Lama mengambil masa. Dan saya boleh bayar raya dah dia lah. sempat tak raya? InsyaAllah. Rambut raya Azim Sulaiman. Rambut dia gelak je kat belakang. Ya, dia gelak. Okay, tunggu dia botak ni. Tunggu giliran dia umrah. Tunggu giliran dia. Dan insyaAllah rambut raya ni rambut cari makan lah Azim. Ya ke? Rambut siap makan Saya tak perlu kerana saya tak cari makan. Dari segi itu. Okey, dan saya suka topi Azim ni kerana kuda dia pun warna macam kerusi kita. Itulah baru perasan. Terbaik. Okey. Alright. Bercerita pasal kuda. Tapi tak ada kaitan dengan hartanah. Ada cerita pasal kuda? Tak ada. Ada test drive kuda apa-apa? Tak ada test drive kuda yang terbaru. Tapi saya baru tengok dekat IG tadi. Okay. Ada terlalu lah dekat timeline tu. BYD Seal baru. Baru launch, harga dia starting 177,000. BYD Seal. Cuba kalau boleh share dekat kita punya pendengar, penonton podcast kita, BYD Seal. Macam mana eja Seal? SEAL. So kalau salah eja tu dia bunyi lain tu kalau bahasa Melayu. Okey. Ni. Wow, okey. Okey. So boleh share dia punya gambar dia macam. Okey, boleh share. Macam macam Porsche Taycan. Macam Porsche lah. Dia punya depan dia tu kan. Berapa harga dia? Starting price 177k. Wow. Dekat Malaysia. Dia elektrik lah ni. Yes, elektrik car lah. BYD Build Your Dreams. So okey. Dia baru launch lah hari ni. Baru launch dekat Malaysia hari ini, di Malaysia. Wow, dan harganya diumumkan. Nice. Dan starting 177,000. Bermula 177,000. Okey, kita tengok dia punya belakang. Lain macam kereta ni. Tapi kan, okey, mungkin penonton atau pendengar dia rasa macam apa cer ni? Apa cer diorang cerita pasal BYD Seal? Tapi sebenarnya ada kaitan. Apa kaitan dia? Adakah kita akan rasa macam ni kalau kita cakap Azim, hari ni baru launch lah satu property. Ada satu projek ni dekat Subang Jaya. Budak Subang. Budak Subang. Dia masih di hati. Dan adakah kita akan rasa sama emosi tu? Excitement tu. Okey. Ahyat bukanlah okey, bohong kalau kita cakap kita tak suka kereta. Bohong kalau cakap Ahyat tak suka kereta. Ahyat suka je kereta, tapi macam dia tak adalah tergila kereta. Ahyat lagi nak kumpul hartanah sebenarnya sejujurnya. But to be honest with you, bila you cakap BYD Seal ni, ni boleh tunjuk kat skrin sekali lagi. Dia baru keluar, dia rasa macam macam excitement, macam teruja. Dia samalah tu excitement dengan teruja tu. Tapi itulah. Okay, stop share. So dia tak sama tau perasaan dia dengan rumah. Dengan rumah. Sejujurnya kalau saya sendiri tak sama. Ya? Kalau saya sendiri, kalau you tanya kalau I sendiri rasa tak sama lah excitement dia tu kalau cerita tentang kereta dengan rumah.
Sebab mungkin dari segi lah kereta kita kena faham dia ada different cars, different dia punya speed dia punya horsepower dia apa semua. So dari segi design. Lepas tu lagi-lagi sekarang dengan electric car. Kan. Tapi kalau dari segi rumah ni in terms of mungkin kalau location tu memang contoh you sebut Subang, dan kebetulan I memang suka Subang, dekat environment Subang. So mungkin excitement tu lain lah banding kalau cerita ni ada satu projek baru launch dekat Shah Alam. So mungkin kalau I tak prefer Shah Alam, I tak rasa pun benda tu excitement, walaupun cantik projek dia, gempak dengan ada garden apa semua. Tapi kalau kereta, kalau kita tak minat kereta, contoh kita ni jenis yang SUV. Tapi kita cerita BYD Seal, dia tetap macam interesting kan? It's crazy tau. I mean this is just like what you said. Honestly memang tak rasa langsung excitement kan. Kalau tunjukkan screen, kalau bagi mereka yang sedang menonton bolehlah tengok kalau pendengar ni bayangkan saya sedang menunjukkan gambar contohnya kondo lah, some random kondo kan. Kondo di Mont Kiara. Dia gambar ni kan langsung berbeza kan dengan gambar kereta kan tadi. It's so weird, right? Itulah. So orang akan berkobar-kobar lah, aku nak kereta, aku nak rumah kan. I mean there's nothing wrong if you like cars or you don't like cars, or you like property or don't like property, but it's interesting to just talk about how we get excited about a new launched car kan. Mungkin zaman dia pun mungkin berubah, because kalau tahun 2011 2012 masa market tengah menggelegak lah time tu Azim, because the peak of the market was 2011 2014 depending on volume or value lah kan. Bayangkan at that time mungkin ada that excitement. New launch lah, mungkin lah. Betul. Katakan macam saham nak IPO. Untuk geng-geng saham, IPO ni betul? Excitement kalau dia tengah target ke tak target ke, but at least kalau you tak nak target pun, at least it's something that you want to talk about lah kan. Betul. Wow, interesting lah Azim. So bagaimana pula sahabat-sahabat penonton atau pendengar podcast Suara Hartanah, bagaimana pula dengan anda? Boleh tak anda jujur dengan kami? Anda excited tak bila dengar Hartanah baru launching? Kalau ayat saya pulang balik soalan tu. Kalau saya kalau nak jawab sebagai seorang cikgu Hartanah tu, sepatutnya jawab saya excited lah ada launching baru kan. I'm excited because I want to see what kind of, who's the developer, what type of pricing, what type of product, and I'm interested to hear after their launching. So setelah dia dah luncurkan kan, kalau bahasa betul diluncurkan. Luncurkan rasa macam wih. Okay. Macam ini ya. Okay lah, kita guna perkataan yang biasa. Bila dilancarkan, selepas itu saya nak dengar. Kalau projek ni gempak, diorang akan cakap apa tau Azim? Wow, 70% sold. Macam pisang goreng panas lah. Pisang goreng panas. Masih ada lagi tau projek-projek macam tu. Masih ada lagi projek macam tu. But not all newly launched project is jadi macam tu lah. So realitinya, to be honest, masa Azim cakap, Ayat tahu tak BYD Seal baru launch? Seriously, dia punya excitement tu lain. And then yang mana? Lepas tu bila tengok pula yang dia gambar nampak macam Porsche tu kan. So tak tahulah, I bukan nak beli lah. I'm not in the market to buy a car, to be honest. But it's not EV car? EV car self-driving ni macam teruja juga nak beli. Because Ayat pun baru-baru ni sedang mencari driver juga. And cost dia pun luar biasa kalau nak dapat yang bagus. So bila memikirkan Tesla boleh drive sendiri, tapi kat Malaysia masih belum lagi dibenarkan, but dia menarik juga. Alright, so cukuplah kita cerita pasal kuda. Ada related juga dengan kuda Azim. Related dengan termasuk topik kereta tadi, BYD kereta, and kaitan dia dengan emosi. I think it's good. It's good that we cover this. Alright. Okay, so the next topic yang kita nak buka ni, sahabat-sahabat semua, ini Azim. Yes, apakah Azim, menurut ni sabar dulu menurut satu survey yang dianjurkan oleh, of course, our big brother property guru Malaysia, dia kata apa? Orang yang dia survey
30% bercadang nak beli rumah dalam masa 24 bulan. Dalam masa 2 tahun. 2 tahun, 24 bulan. Okey. Dan 60% mempertimbangkan nak beli rumah bernilai 400,000 ke bawah. Boleh tunjukkan skrin. 60%, 60% bakal pembeli pilih rumah bawah 400,000. So basically ini menunjukkan selera lah orang yang bercadang nak beli rumah tu. Diorang nak, kalau diberi pilihan, diorang nak carilah rumah yang bawah 400,000. 400,000. Ya. So demand kat situ. Is demand lah kat situ. Yeah, so the issue is not really an issue, but is to show perubahan masa. I'm going to show you a perubahan masa in a little bit, but just bila kita baca benda-benda ni, kita nak lebih prihatin, kita nak lebih sedar what is going on in the market lah. Because kalau kita nak buat survey-survey macam ni, it's costly tau. If you don't have the database, and then kita nak buat satu survey, orang bukan suka nak isi-isi survey. And diorang ni, Property Guru memang dah kepakaran mereka, diorang ada database. Of course, bila bercakap tentang survey ni, the CSS. CSS ni bermaksud Consumer Sentiment Survey. Kajian sentimen pengguna untuk separuh pertama tahun 2024. So kat sini, ayat pun terbayangkan, siapa yang disurvey. I want to know. I want to know diorang ni bangsa apa, umur berapa. Because daripada situ pun dia akan menentukan keputusan yang berbeza untuk survey tu kan. Okay. So dalam survey ni juga dia kata apa tau? Dia kata apa? This is interesting, Azim. 60%, okay, 60% daripada responden bersetuju bahawa peningkatan kadar cukai perkhidmatan seperti yang diperkenalkan dalam bajet 2024 akan mempengaruhi kos pembelian hartanah, menyebabkan pembeli menjadi lebih peka terhadap harga dan berhati-hati dalam keputusan pembelian mereka. Okey, persoalannya Azim. Azim akan pronounce sebagai peka atau peka? Persoalannya peka. Peka. Tapi kita tak cakap kita cakap peka, kita cakap peka kan. So peka and peka, peka. Okey. Itu bukan persoalannya tuan-tuan dan puan, saja je. Azim, persoalannya bagaimana nanti ni jadinya 1 Mac cukai perkhidmatan kita naik. Naik berapa? Berapa? 6 sampai jadi 8%. Aduh. SST. So dalam survey ni dia juga bertanya tentang isu ni. So saya nak tanyalah kepada pendengar dan penonton Suara Hartanah, you all akan terkesan tak? Adakah kenaikan ni nanti, kenaikan cukai perkhidmatan ni bila dia naik, of course harga barang pun naik. Betul. The end product is rumah yang dah siap. Tapi the cascading effect tu, benda-benda lain yang menjadi bahan atau input untuk membina rumah-rumah ni juga akan naik, batu. Everything akan naik. So pastinya harga rumah end product tu akan naik lah juga kan. So what do you guys think? Are you guys impacted? Boleh tak share? Adakah anda impacted? Adakah anda tidak impacted? Macam aku nak beli rumah, aku beli rumah je lah. Aku tak ada fikirlah pasal 6% ke 8% ke. Sekarang rumah tak mampu milik pun. Naik 8% dia jadi lebih tak mampu milik. So tak ada makna untuk aku pun. Mungkin boleh jadi macam tu kan. Alright. So for Azim, what do you think? Betul. Apa yang dalam survey ni juga saya setuju. Cuma maksudnya adakah for me bukan hanya soal tentang kenaikan harga tersebut. I mean kenaikan cukai tu daripada 6% kepada naik 8% tu. Maksudnya diorang at least peka tu, ayat kata diorang peka tu dah ada, awareness tu dah ada. Tapi yang paling penting again bukanlah buat decision tu sebab next month naik harga, so bulan ni aku nak beli rumah. So maksudnya yang paling penting adalah kesediaan dari segi kewangan tu lah, which is yang selalu kita bincang tentang topik ini. So bukanlah, sama juga for me benda ni sama juga kalau kita selalu cakap pasal interest rate.
Bila bank negara turunkan interest rate, so dia kata this is the best time to OPR. Turunkan OPR, so bank akan teruskan interest kadar rate. keuntungan juga. So orang kata this is the best time to buy property sebab interest rate rendah. Bank negara turunkan OPR. Tapi bukannya selama-lamanya OPR tu maintain pada kadar yang murah tu. So tak ada beza you beli rumah waktu OPR tengah rendah ataupun OPR tengah naik. I mean of course ada beza dari segi pembayaran tu, tapi bukanlah benda tu kalau you beli tahun ni waktu OPR tengah rendah, so selama 35 tahun you punya loan tu you bayar OPR yang rendah, interest rate yang rendah. So jangan lihat kepada hanya satu faktor tersebut lah. Sama juga dalam isu SST ni, jangan lihat kepada isu nak kena SST, so you pun rasa this is inilah masa yang tepat nak kena beli rumah sebelum terlambat naik 8%. Tetapi kena buat dari segi persediaan secara menyeluruh tu, dari segi kemampuan, dari segi kelayakan tu. So itu yang paling dia penting. tak jadilah macam kalau dah tahu esok minyak naik harga. So pump petrol semua, petrol isi station full, semua penuh macam dulu Tapi saya rasa tak nak buat lah. Tak pernah buat. Ya Allah. Dia macam boleh bertahan seminggu dia boleh bertahan seminggu tak? Depends on ni lah. Betul kadang-kadang tapi tak terdaya lah untuk. Tapi to some people, dia dapat isi tu pun dia dah rasa, sebenarnya dia rasa menang. Aku dapat beli sebelum 12 malam ni. Besok naik 10 sen. Dulu naik 10 sen. Kan dulu every week kan. Dia ada pengimbangan. Setiap hari Rabu, saya ingat setiap hari Rabu Rabu dia punya harga baru, harga petrol. I like that angle though. Dia takkanlah benda tu berlaku dalam dunia hartanah kan. But I'm sure, I yakin pihak penjual pasti akan gunakan benda ni. Kan, macam contohnya awal bulan Februari, dia datang ke showroom, bang, abang tahu abang kena beli sekarang ni 29 Februari ni last harga ni, nanti 1 Mac dah naik harga lain, tapi rumah dah naik harga. I'm not sure lah kalau rumah. Tapi kalau kereta, itu kereta, skrip saya cakap tu skrip yang digunakan oleh sales advisor kereta, which is nothing wrong. Dia buat kerja dia menjual. Saya selalu cakap dia kerja dia menjual, so dia buatlah apa yang patut dia buat. So kita buatlah kerja kita mendengar dan kita menilai. Yes. Adakah kita mampu hanya sebab SST naik 1 Mac, kita beli kereta bulan ni sebab nak elakkan, nak jimatkan 2% tu. Macam ayat tadi, ayat kata ayat bukan dalam market nak beli kereta, so it tak impactful pun kalau SST tu naik untuk harga kereta. Betul. Kita tahu tiba-tiba esok ayat pergi test drive lah. Saya baru tahu, ni nak cerita, saya baru tahu ada satu brand kereta tu lah kan, yang boleh drive sendiri. Saya tanya lah, Tesla kan. Kena test lah. Okay, Tesla lah kereta tu. Okay. So dia, saya tanya kawan saya yang dah beli, saya buat WhatsApp dengan dia. So dia cakap, saya tanya dia, introduce lah you punya sales rep, salesman yang jual kat you, sales advisor tu. Dia cakap, Ayat, tak ada, semua buat online. Nak test drive pun you kena daftar online. Dia memang tak ada agent juga. Dia cakap macam tu. I pun tak tahulah, but I don't know how it works. Macam beli kat Shopee je lah. Macam beli kan. I mean, setakat test drive, you tak payah call, you tak payah nak jumpa siapa-siapa. You have to log in the schedule. Nak test drive lah. Nak test drive. Okay. Ingat nak booking, nak beli. But booking pun dia cakap, no, online. You just test drive, you go there and then you like it, you buy. So I don't know how it works there. So we have to go nanti go, and then you need to buy lah. Tapi kalau dah naik 2%, malas nak beli, dah mahal lah. Sempat lagi, dia 1 Mac kan. 1 Mac, berapa hari lagi? Hari ni 22 Februari. So kalau campur hari ni ada 7 hari lebih kurang. 7 hari campur hari ni 8 hari lagi. 8 hari lagi. Okay, macam lagi tu So dia tak ada kesan lah kepada hartanah kan. Kalau dah naik 8% daripada 6%, tak adalah orang berbondong-bondong. Pada 29 hari bulan Februari, semua showroom, semua ejen-ejen jual sublet, semua lelong-lelong, semua dewan-dewan semua penuh, online semua penuh kan. Tak adalah akan berlaku macam tu kan. Betul. But I think it's because property is a big ticket item lah dia. Big ticket item. Kereta pun not small ticket item Tapi 100,000, 200,000, 300,000 punya barang. Tempoh lah kot. Tempoh pinjaman tu ni for long term punya, 35 years. Yang ini kalau loan kereta about 9 years. 7-9 years kan. Okay, that's interesting. So ada beberapa lagi data yang menarik. Tapi Ayat nak jump terus kepada nak membandingkan suasana
bukan di hari raya tapi suasana beberapa bulan dulu. Azim tengok pada bismillah. Okay, oops. Alright, loading. Throwback sekejap lah ni. Dia throwback November 2023, which is December, January. 3 months ago, 3 bulan lepas, rumah bawah 300,000 jadi pilihan pembeli. So yang ini pula bukan sentiment survey. So you all have to understand the difference between sentiment survey and real data. This is transacted data. And of course daripada sahabat-sahabat kita di JPPH, Ketua Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. So ketua pengarah dia Abdul Razak Yusak, dia menyatakan bahawa kediaman berharga 300,000 dan ke bawah masih menguasai aktiviti pasaran hartanah dengan merekodkan 52.4%. So majority is yang terjual beli hartanah jenis kediaman Azim. Ni actual transaction. This is actual transaction pada suku tahun ketiga 2023. Ini cerita yang lepas lah. But it's interesting to see 3 bulan lepas, inilah hartanah bawah 300,000 lah yang banyak transaksi. Okay, and then you have 300 to 500,000 ni almost suku, which is quite a lot as well. And then yang 500,000 ke atas is 22.9%. Yeah. So now comes the survey. Survey kata 400,000 is the price that they are looking for. So gap 100k dekat situ. Within 3 months kan. So it might be, boleh jadi benda ni adalah isu timing. Within 3 months later pun rakyat dah mungkin menerima bahawa hartanah tu tak boleh 300 ke bawah je, tak jumpa apa-apa pun mungkin, atau tak jumpa yang dia nak. So dia mungkin minat yang 400,000 ke bawah lah, dia terpaksa naikkan bajet. Atau boleh kita gambarkan dalam masa 3 bulan rakyat Malaysia dah tiba-tiba naik kemampuan. I baru nak cakap tu. Kalau politician ni cakap ekonomi bagus lah. Wah. Rakyat punya pendapatan naik. So dulu tengok rakyat beli 300,000, sekarang orang 400,000. Berdasarkan survey, rakyat nak mencari rumah yang 400,000. So tak payah dah rumah mampu milik. Azim mengeluarkan apa ni, skill politician dia ni. Kalau nak tahu Azim ni, dia boleh jadi politician ni sebenarnya. So inilah trik-trik politician kan. Trik-trik dia tengok tajuk tu yang bagus, yang gempak, dan dia jadikan bahan dia modal dia lah. Aduh. Tapi boleh jadi survey tadi dia jawapan yang harga paling rendah is only 400,000 ke bawah. So no other option. Yang lowest lagi. No other option. So we don't know. Betul? It might look that way. Kan? So that's why survey ni, dia statistik ni juga, dia boleh, bukanlah nak kata dimanipulasi, but you can actually design it to make it look good. Betul? Or something like that. Tapi I setuju juga. Sebab tu maksudnya macam kita compare sekarang ni, dua data yang berbeza. Satu survey, satu lagi yang actual, actual 3 months ago. 3 months ago yang actual transaction. Maksudnya dah berlaku transaksi tersebut. Berbeza dengan survey tu, macam saya cakap, kita boleh design, kita boleh play around. So sama juga kalau macam tadi kita cakap soal politik, sama juga bila nak dekat musim PRU, pilihan raya, so adalah survey-survey kata parti ni boleh menang, parti tu boleh ni menang, siapa calon pilihan Perdana Menteri. But when come to result election, kita tengok tak ada siapa yang keluar survey kata kita hang parlimen. Yang akhir terpaksa bentuk kerajaan perpaduan. So satu survey pun tak ada yang menjagakan. Satu survey pun tak ada yang kata. Semua confident yang, of course, yang survey yang daripada yang apa orang satu kata pihak yang dia cakap lah bendera tu akan menang. Satu lagi survey cakap bendera tu menang. Dan saya pun dapat tahu phone call survey ni. Dia call dan dia cakap so dia dah decide undi parti mana. No. Tak. Saya kena bercakap yang benar. Tak, dia call tu untuk mengesahkan saya akan mengundi. Dia nak mengingatkan saya, Cik Ahyat berdaftar di sini. Tapi yang bestnya bukan SPR yang call.
ada satu bendera tu yang call saya. Tapi dia tak promote bendera dia lah. Dia tak promote dia. Tapi dia sebut lah YB dia tu ni. Calon sekian. So nanti datang mengundi. So kita pun rasa macam sungguh-sungguh lah dia tu kan. So undi yang calon. Undi adalah rahsia. Tapi saya tak sebut nama calon. Okay, saya tak sebut nama calon. Tapi saya tak undi dia. Tak undi dia. Okay. So undi orang lain lah. Bukan yang call tu lah. Astaghfirullahalazim. Kesian dia bersungguh-sungguh So mungkin adalah kesan daripada phone call tu, daripada adalah 10,000 mungkin adalah percentage yang akan 10-31 kalau itu tagaful. Kalau ikut tagaful 10-31 10 prospek akan dapat 3 presentation, insya-Allah akan 1 closing. Allahu akbar. Okay, but this is interesting. Okay, maksud survey peranan survey tu kita tak boleh 100% rely lah on survey for me. Kita boleh mungkin macam dari segi yang ini, mungkin dari segi developer boleh ambil survey ni sebagai inilah demand dia, permintaan yang ada di kalangan rakyat kita. Okay, I like that. So bergantung kepada kita, peranan kita dalam industri hartanah. Kita lah yang nak kena tafsir survey dan data-data ni kan. Okay, sabar dulu. Ada satu lagi yang Ahyat nak angkat. Ini kita throwback lagi jauh lagi, Azim. Lagi jauh lagi. Lagi jauh ke 2018. Maksudnya 6 tahun dulu. 6 tahun dulu Bank Negara Malaysia dia kata apa? Harga maksimum rumah mampu milik is 282,000. So ini 6 tahun dulu. So harga rumah mampu milik perlu ditawarkan pada kadar maksimum 282,000 bagi pendapatan isi rumah berjumlah 5,228. Demikian menurut Buletin Suku Kedua 2018 oleh Bank Negara Malaysia. So I thought this was interesting also. Sebenarnya I can take more data lah daripada maybe 5 years ago, 10 years ago kan. Because sebenarnya kan sahabat-sahabat semua yang sedang menonton atau mendengar, anda juga nak kena menjadi pengguna internet atau web browser yang lebih skillful dan mencari data tu dengan lebih mendalam. So kan kita ada tools, kita boleh set tools, set tarikh, dan kita boleh cari balik artikel-artikel dari tarikh-tarikh tertentu. So you can go way back and then you just type in harga mampu milik, then maybe pada tahun 2010 ada artikel yang bercerita tentang harga yang sesuai pada masa itu. Betul. And one thing I want to mention, kita ni sangat mudah lupa apa yang pernah diartikelkan dulu. I mean, it's very interesting lah to see. And okay, and berbalik kepada artikel ini pada tahun 2018, perenggan kedua dia cakap apa? So yang patut ditawarkan ialah 282,000. Tetapi yang sekarang ini dalam pasaran pada ketika itu yang ditawarkan ialah rumah-rumah pada harga 313,000, iaitu 11% lebih tinggi daripada kemampuan yang bank negara kira itulah. So these are some of the gaps and the imbalances in the market lah kan. Betul. Apa yang rakyat mampu beli dengan apa yang pemaju tawarkan. Demand and supply. Demand and supply tu tidak match. Mismatch. Yeah. So what's your thoughts on this, Azim? Cuma kita tak ada data yang latest lah untuk this year. I mean untuk 2023. Maksudnya harga maksimum mampu milik. Okay. Ada juga yang kita boleh kirakan maybe berdasarkan median gaji median seisi rumah Malaysia, dan daripada situ kita boleh kirakan lah. Sebab kalau kita tengok yang ini pada 2018 maksimum supposedly 282,000, tapi harga yang sebenar 11% lebih tinggi iaitu 313,000. Tetapi pada tahun 2023, kalau ikut data yang kongsikan tadi dalam artikel sebelum ni, rumah bawah 300,000 jadi pilihan. So for me still within that range lagi lah. Maksudnya itulah rumah yang mampu milik di kalangan rakyat Malaysia, which is 300k and below.
So maksudnya tak jauh beza dari segi data yang Bank Negara pada 2018 lah, which is 282,000, which is below 300k lah. Ahir sebenarnya mencari data yang terkini ni nanti kita akan kongsikan dalam the next episode lah But I remember it was higher, dia dah tinggi. Okay, saya tak dapat carinya sekarang. But itulah kisah sebenarnya, ceritanya Azim. Alright. Okay, so sekarang ni bila bercerita pasal artikel ni kan, one thing that crossed my mind lah, gaji rakyat. Berapa? Okay, and this is something interesting. Ada one article ni, dia tulis ni, okay, this article is June 2023, June 2023. Okay. Sekejap Okay guys, boleh stop share sekejap. Dia nak tutup ads ni. Aduh. Okay, so berdasarkan sekejap okay, so berdasarkan data yang terkini ni, wow, dia tak nak padam okay. Data terkini gaji. Data terkini gaji ni I cannot. Okay. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mark the time sorry. Ini kena potong Jap. I punya laptop dah meragam lagi. Ya Allah. Tanda-tanda. Kita take a break juga lah. Take a break. Tak, kalau nak test balik yang audio tadi, tak nak? Jap. Okay je. Okay je. So, dari segi audio tu je. Macam mana? Oh. Ya Allah, seriously guys, this is so freaking annoying. Okay, bismillah. Nanti you potong jangan. Alright. Okay, so kita tadi kata nak share tadi. Okay, tak apa. Kita bercerita tentang gaji lah Okay. Gaji rakyat Malaysia ni sebenarnya beberapa tahun yang lepas dah keluar Belanjawanku. Baik, actually kan, Belanjawanku ni is a very awesome survey. Macam mana dia orang buat ni, agak gempak tau Azim. So survey ni dia nak, Belanjawanku ni dia nak tengok apa keperluan sebenarnya rakyat Malaysia pada peringkat-peringkat umur dan peringkat-peringkat hidup yang berbeza-beza. Daripada bujang, dah kahwin, dah ada anak and dah bersara. Okay, dan dia dah keluarkan, okay, boleh tengok kat sini, dia keluarkan satu penemuan kajian yang sangat amazing lah bagi Ayat. So dia boleh tunjuk dan not only that, dari peringkat umur, dia boleh juga pecahkan dari setiap negeri. So Lembah Kelang dia berapa keperluan orang bujang, berbeza dengan Johor Bahru, berbeza dengan Kota Kinabalu. It's interesting And Bandar Melaka ni, take note guys, nanti Ayat nak cerita pasal hartanah di Melaka. Melaka ni adalah yang paling rendah. Wow. In all categories. In most categories. Most. Kita bincangkan dalam topik episod sebelum ni, Brother JB tu. Brother JB, tengok. Betul. JB is second to Lembah Kelang. Second. Tapi dia kata lagi mahal daripada KL. Lagi mahal daripada KL. Patut JB nombor 1. Dia nak champion carta tu, which is a sad carta to be champion in. But this is, maknanya this kajian is so terperinci, which I think was incredible lah to the team. Panduan Belanjawanku oleh KWSP. Yes. So salute kepada siapa yang terlibat dalam membuat Belanjawanku, and panduan ini diperkenalkan pada tahun 2019.
sudah pasti ada perubahan yang besar because of the pandemic and all that. This one was done before the pandemic, right? Okay, the point that I wanted to put is, to bring it up is, Azim, kita nak bercerita tentang okay, saya nak bercerita tentang ni. Okay, contoh pasangan berkahwin yang ada 2 orang anak. By the way, sekarang ni sebuah keluarga dia ada lebih kurang 2 orang anak. Okay, nanti I have the data for that, nanti I'll share. But basically, inilah daripada kajiannya, dia dah kenal pasti bahawa pasangan berkahwin yang ada 2 orang anak, dia keperluan perbelanjaan dia ialah 6,890 sebulan. Azim turun lagi tu, Azim. Turun lagi. Okay. So, tak, lagi. Okay, yeah. Okay. So, penjagaan anak 1,150, makanan 1,690, tempat tinggal berapa tu, Azim? Tempat tinggal 1,000. Azim kena sambung lagi dengan satu lagi perkataan. RM1,000. Sambung lagi. Sebulan sambung lagi. Je. Sahaja. Yes, 1,000 betul. je. 1,000 je. So kalau pendapatan, I guess this is pendapatan seisi rumah, betul tak? Betul. Household income. This is household income kan? Sorry, this is household punya perbelanjaan. Expenses. So maksudnya, kalau you suami, isteri, ada 2 orang anak, you need salary of at least 6,890 lah maksudnya. Betul. Because itu perbelanjaan yang diperlukan. Dan perbelanjaan 6,890 ini merangkumi kos untuk tempat tinggal yang hanya diletakkan pada RM1,000 sahaja. That's my point. So nak sewa apa yang RM1,000 sekarang? So adakah dapatan daripada survey ini, daripada kajian ini masih relevan dalam senario ekonomi dan senario kehidupan rakyat Malaysia selepas pandemik sekarang? Because harga rumah terus naik, harga sewa terus naik, Betul. harga kos kos harga hidup pun naik. Ini, bayangkan, ini adalah cerita sebelum pandemik pada tahun 2019. Okey, kesihatan 120, pengangkutan 1,010. So kereta perbelanjaan dia lagi banyak daripada rumah. Utility 330, simpanan peribadi 400, penjagaan diri 140, perbelanjaan khusus 400, penglibatan sosial 250, perbelanjaan pilihan 400. So tak termasuklah lagi gaya hidup dan sebagainya kan. So this is the reality lah. So nak bercakap rakyat Malaysia nak bercerita pasal rumah yang pendapatan seisi rumah 6,800, katakanlah 7,000, maknanya suami dapat 3,500, isteri dapat 3,500. Macam inilah dia punya lebih kurang expenses So je. kalau RM1,000 sebulan ni, kalau beli rumah lebih kurang 200,000 punya harga rumah lah. Ya, 200,000 punya rumah, tapi 200,000 punya rumah pun bermaksud dia akan beli flat. Flat pun at least mesti ada RM40, RM80 punya maintenance fee. So utilities 330, okay. Then again, dari mana dia dapat simpanan untuk nak beli rumah tu? So rumah yang 200,000 tu, katakan 220,000, dia dah dapat 20,000 down payment. So mungkin ada bantuan daripada mak ayah, kan? Atau dia memang ada simpanan sedikit. Betul. So why I want to highlight this is because we want to see how tight it is already. The situation is quite tight. Memang tak ada pilihan, guys. Memang kena tingkatkan income. Setuju. And I'm so interested to see if we redo this research kan, macam mana dynamics pengiraan ni kan. So itulah ceritanya, kisahnya yang berlaku di belanjawanku, orang pasangan hidup yang berkahwin, dan ada 2 orang anak. So tadi guys, ayah ingat
I ingatkan semua untuk take note kepada negeri Melaka. Negeri Melaka okey, kenapa Ahyat minta take note kepada negeri Melaka? Kerana kita nak bawa kepada satu lagi artikel ni yang Ahyat nak highlight. Boleh tak tayangkan? Melaka jadi juara, guys. Melaka continues to offer lowest housing prices in Malaysia. Wow kan? Dan artikel ini Februari 2024. Okay, tengok Melaka still maintains its status as the state offering the lowest housing prices in Malaysia with an average price of 207,600 ringgit compared to the national average of 458,751 until the third quarter of last year, according to the National Property Information Centre, NAPIC. Wow. So, apa yang bermain di fikiran Azim? Kita pindah Melaka. Thank you. That's my point. Itu point dia. Sebenarnya kita ada satu artikel lagi yang nak bercerita tentang adakah, okay, stop share. Adakah kita nak beli rumah yang dekat dengan tempat kerja and kita dapat rumah yang kecil? That's A. Atau B, nak beli rumah yang jauh daripada tempat kerja tapi lebih besar saiznya. So saya nak tanya penonton dan pendengar, kalau anda A, rumah dekat tempat kerja saiz kecil. B, rumah jauh daripada tempat kerja tapi mungkin lebih besar. Kerana kita ada satu bajet kan. Bajet yang kita ada tu, kalau dekat tempat kerja tu mungkin rumah-rumah yang kecil tapi dekat. Kalau tidak, kita beli rumah yang jauh sedikit. So what's your thoughts on that, Azim? Kalau saya, mungkin kita akan tengok dari segi mana yang, dari segi macam saya cakap juga, tengok dari segi kemudahan transportation tu, adakah mudah untuk dia nak pergi ke tempat kerja. Kalau dia ada kenderaan sendiri, contoh ada transportation sendiri, ada motor atau kereta, so mungkin dia tak kisah pun lah walaupun rumah tu jauh daripada tempat kerja dia, tapi itu yang dia mampu beli, mampu milik, so itulah rumah jadi pilihan dia. So that's why kalau kita tengok pun ramai je sekarang ni, for me dah normal kalau kita baca sharing dekat social media yang bekerja di KL tapi tinggal di area Nilai contoh. So dia orang memang ulang-alik daripada Nilai KL everyday, sebab itu harga rumah dinilai tu pada diorang lebih mampu milik dengan harga yang sama. Mungkin kalau dekat KL tak boleh nak dapat landed. That's me lah. Maksudnya that's why diorang lebih selesa travel jauh. So that's the reality now. So katakan, I mean, fakta menunjukkan bahawa rumah di Melaka yang paling murah kan. So mungkin orang-orang yang kerja dekat KL, Selangor ni, dia cakap, aku kena belilah rumah dekat Melaka and berulang alik. And that's the reason why kalau Melaka kita KL berapa lama? Melaka KL kalau I keruh, kalau driving normal traffic dengan hal laju yang normal, 1.5 jam lah. 1.5 jam. Satu hala. So kalau you sebelah dalam Melaka, so contohnya setengah jam nak keluar, tu 1.5 jam nak sampai kepada KL atau tempat kerja. So maybe that's 2 hours drive every day. Dari pandangan international, dari segi antarabangsa, rumah yang mampu milik tu selain daripada pengiraan dari segi harga rumah, dia ada satu pengiraan juga berapa jauh perjalanan, time travel, untuk distance. Pergi ke tempat kerja. Not distance. So if it takes more than 1 hour drive from place of stay to place of work, dan rumah tu tidak dianggap mampu milik. Tidak anggap mampu milik. Dari segi kalau nak dari segi pakar-pakar antarabangsa. So dia perlu memenuhi dua-dua syarat. Syarat matematik dengan syarat geografi. So syarat matematik dia cakap okey, rumah ni 3 kali gaji setahun. Tapi syarat kedua dia tak memenuhi because 2 jam perjalanan. Because there's a lot of other costs involved and intangible costs juga, benda-benda yang boleh kesan kepada emosi, mental health, kesihatan dan sebagainya kan.
Yeah, so that's something interesting kan Azim, to see kan. Betul. Okay, so saya dah jumpa dah artikel tu dan dia kata apa ada satu artikel ni daripada Harian Metro, My Metro, bertarikh bismillah. Harian Metro dia selalunya kat bawah tarikh dia. Okay. Pindah ke Melaka. Dan tahun ni juga tahun melawat Melaka. Tahun melawat Melaka. Hartanah Melaka pun boleh. Property tourism ke Melaka. Okay. So artikel ni Mei 2023. So that's quite, I mean almost a year back. But kat sini dia tulis apa Azim? Dahsyat tajuk dia. Ulang alik 212 km tiap hari pergi kerja. Dahsyat tak? Azim sanggup tak? Berapa? 200 km. Ulang alik. km. Kalau 100 km ni macam KL ke PD lah, 100 km. So kalau lebih kurang macam tu lah. So hala 200 km pergi balik 200 Dia km. kata ulang alik 200 lebih km. 200 km. Cukup dahsyat lah. Kalau satu hala 200 tu sangat-sangat kental lah tu Tu duduk dekat Melaka. Kemungkinan kalau 100 km tu is Negeri Sembilan lah. And kita mengandaikan dia pergi kerja tu is KL. So Negeri Sembilan tu KL. Dan kita boleh dengar cerita-cerita macam okey. Ni bapa kepada 3 anak itu sanggup menunggang motosikal dari kediamannya di mana? Alur Gajah Melaka. Ke tempat kerja tak begitu? Ke tempat kerja setiap hari. Kalau 100 km tak sampai KL tak? Boleh tak tim tolong semakkan? Dalam artikel tak mention lah tempat kerja dia di mana. Tempat kerja dia mungkin saya tak terlepas pandang ni, tapi setiap hari saya hanya dapat tidur dalam 2 ke 3 jam sahaja. Dan sampai rumah saya akan terus jenguk dan peluk anak-anak walaupun mereka sudah tidur. Ouch. Guys, untuk seorang ayah, this is so painful. Kenyataan ni so painful. Yes. Alur Gajah ke Ceras 114 km. So sampai juga KL. So maybe KL lah. Maybe KL lah dia kerja tu. So 200 lebih km ni daripada Alur Gajah ke lebih kurang ke KL ke Sungai Besi ke Bangi ke kan, patah balik is about 200 plus lah. Tapi yang ni guys, ini satu kenyataan yang sangat-sangat menyedihkan, menyayat hati. Betul. I as a father sedihnya balik rumah, especially bila anak-anak tu kecil lagi. You tahu tak, bila anak-anak balik sekolah petang-petang kan, balik kafar, diorang dah mandi-mandi, dah mengaji ke, dah buat homework, diorang nak tidur malam tu, diorang nak sangat tu mama dengan papa dia, either one lah. Kalau tak dapat tu kan, hari tu macam ada benda tak kena. Rasa ralat lah. Macam tak best, ralat. Saya baca statement ni sedih weh. So guys, benda ni kita kena fikir. Macam mana ni? Kita nak besarkan keluarga, kita ada anak-anak, kita nak bekerja, kita nak kena ada rumah. Tapi kerana kesempitan hidup, kerana kewangan kita macam ni, kerana kewangan kita pun tak memampukan kita untuk membeli rumah yang tidaklah sampai beratus-ratus jam, beratus-ratus km jauhnya, dah kita terlepas momen yang tak akan boleh dibeli balik. So this is reality kehidupan, Azim. Betul. And it's very sad. And kerana benda-benda macam ni lah, kenapa kita akan hadkan berapa anak yang kita nak. Zaman mak ayah kita tak pernah terfikir. Mak ayah kita atau nenek kita kan 5 anak, 10 anak. 7, 8 orang adik-beradik. Yeah, so my mother ada 11 orang adik-beradik. My father ada 10 orang adik-beradik kan. Tapi zaman sekarang it's impossible kalau nak ada ramai 10 orang anak. Itulah dia pelik kan, zaman sekarang macam impossible kan. Tapi zaman dulu atuk nenek kita yang memang tak ada apa-apa pun masih dapat besarkan anak-anak sampai 10 orang kan. What's your thoughts on that? Ya, kalau macam dulu mungkin sebab duduk di kawasan kampung, so ada tanah nak bercucuk tanam. So that's why macam sekarang pun ada juga orang cakap dari segi, kalau kita tengok tadi data dari segi yang belanjawanku tu pun, big item yang kedua yang terbesar adalah food, kalau saya tadi kan.
makanan kan. Kalau kita tengok balik tadi. Okay, bismillah. Boleh tunjukkan dalam skrin. Okay. Second highest item. Highest item is actually makanan. Makanan kan? Yeah. Highest item. Yeah. So second is actually penjagaan anak, then pengangkutan, then rumah. Dan ini pun saya pernah bagi pandangan sewaktu ayat tanya dari segi macam mana anak muda ni nak jaga kewangan, nak susun kewangan tu, apa benda yang diorang boleh jimat kan. So for me, I bagi cadangan waktu tu makanan lah salah satu cara macam mana kita nak save cost, nak jimat perbelanjaan. Kalau you tak nak naikkan income, so option yang kedua you nak kena jimat perbelanjaan. So jimat perbelanjaan dari segi makanan lah, mungkin instead of you buying outside food, so you masak sendiri contoh. So itu cara penjimatan. So again, that's why macam sekarang ni pun orang cakap, salah satu cara nak jimat mungkin kita boleh start bercucuk tanam lah, macam mana zaman dulu-dulu. Atuk nenek moyang kita kalau mana duduk landed mungkin setakat sayur-sayur tu yang I don't know, I pun tak pernah bercucuk tanam. So mungkin ada sayur-sayur yang boleh bercucuk tanam sendiri, contoh daun kari ke, cili padi tu ke. Memang adalah buat dekat rumah, ada tanam daun kari dengan cili padi. Wow, sekarang ni because I got new mate ni, daun pandan. Daun pandan from Jawa. So dia tanam macam-macam. Timun pun nanti akan ada daripada my house. Timun, limau, cili, so daun-daun. So dah belanja kat situ. Ada juga penjimatan lah. Kita tidaklah jadi kaya kerana penjimatan itu, tapi it's quite significant lah. Betul? Actually. And it's true. Kena cari jalan untuk menjimat. If that is the only way, then can we consider it kan? Tapi kan mungkin kalau kita buat klip lah, momen yang Azim mencadangkan anak-anak muda bercucuk tanam dan dia sendiri gelak. Saya pun tak pernah cucuk tanam. Saya yakin bukan saya yakin dan percayalah, ada kemungkinan kena kecam lah. Yang itu akan kena kecam lah. Apa punya nasihat ni? Orang muda sendiri nak nasihat. Tak ada cakap orang muda sampai bercucuk tanam. I mean dari segi makan masak sendiri, saya cakap untuk anak muda. Cuma yang saya cakap bercucuk tanam tu macam jawab soalan ayat, kenapa waktu nenek moyang dulu kita boleh anak 10 orang tapi dengan gaji waktu tu mungkin 500-600 je, not even 1000 per month, tapi diorang boleh besarkan anak 10 orang. Banding kita sekarang ni gaji mungkin 3,500 tapi tak boleh nak besarkan anak seramai 10 orang. Ya Allah. So dari segi itulah, dari segi makanan lah I think, sebab diorang dulu atuk nenek moyang kita mungkin diorang bercucuk tanam, tapi zaman sekarang ni benda tu impossible kita nak bercucuk tanam. Itulah. Baik, kalau lagi pula zaman macam, kenapa saya selalu tekan makanan. Kalau I don't know, I biasa pergi ke tak, kalau food fest ke apa. Baru ni pun ada viral dekat X juga, dia share dia pergi satu food fest dekat dekat Setia Alam. Okay. So memang harga air balang tu pun RM8 satu cup tu. Oh, satu cup. RM8 RM10 untuk satu cup, which is for me crazy lah untuk harga air balang. Bukan kalau contoh Denor, kita promote Denor. Contohlah Denor Coffee ke, ataupun dia punya pesaing-pesaing dia tu. So itu okey lah, dia masih memang apa orang kata barista yang coffee. Buat. So okey lah RM10 ke RM15 per cup. Ni air dalam balang je seduk tuang, so RM8. So harga-harga yang untuk makanan ni, especially yang viral food ni yang you tengok dekat food fest apa semua, sangat-sangat mahal lah. So itulah antara penyebab kenaikan perbelanjaan tu lah, banyak spend on the food. Okay, coming back to cerita ulang alik ni, dia kata ada kisah kedua guys, boleh tunjukkan skrin. Sepanjang 5 tahun bergelut dengan cabaran ulang alik sejauh 266 km sehari ke tempat kerja. Hari musafir tu. Setiap hari dia musafir tu. Ya Allah. Dari mana Azim? Masjid Tanah. Tiba-tiba keluar pula gambar tu. Okey. Masjid Tanah ke Sentul. Oh, ni tadi lain. Tadi ni kisah kedua. Tapi dari Melaka juga. Melaka juga. Interesting Because keperluan cost of living juga yang paling rendah menurut kajian KWSP dalam kajian belanjawanku. Melaka perbelanjaan dia paling kurang. Of course orang Melaka akan cakap perbelanjaan tinggi, but berbandingkan dengan Malaysia, the whole Malaysia. Betul. And then now rumah paling murah kat sana pun. Dan suddenly cerita ini yang dikupas dalam artikel Harian Metro ni, My Metro, My Metro kan kalau online. So it's kind of interesting, right, to see this is, ini adalah reality
yang kita dapat piece together based on all these different fakta. So adakah anda sanggup kerana perbelanjaan tu murah sedikit, rumah itu murah sedikit berbanding dengan whole of Malaysia. Kalau anda dah biasa duduk kat Selangor KL, bekerja dekat Selangor KL, adakah anda dah mula rasa aku sanggup kot daripada Negeri Sembilan, duduk di Negeri Sembilan. Pagi tadi saya pergi ke satu kawasan ni, area Pajam, ya, and ada billboard rumah-rumah teres 2 tingkat 370,000. I mean, boleh tak cari rumah teres 2 tingkat 370,000 di Selangor sekarang ni? Mungkin boleh lah, very far, maybe northern side of Selangor. I'm not sure. Ya, subsale, of course subsale. But yeah, rumah baru but dekat Negeri Sembilan, dekat Pajam side kan. So this is the reality. So sahabat-sahabat, pendengar dan penonton, adakah anda rasa macam anda sanggup? So these are some of the things that we would like to hear from your feedback. And inilah isu-isu yang kami nak bangkitkan, realiti hidup Las. Dan ada kisah ketiga ni, the point is, the kisah ketiga, cetus tekanan mental, darah tinggi, gangguan hormon. In fact, ada pakar kesihatan, pekerjaan, kecemasan dan kesihatan awam, Dr. Hanafiah Bashirun. Macam student kita aja ni. Okey, berkata, tempat kerja yang jauh bukan sahaja memenatkan fizikal, tetapi ia turut membebankan mental. Apatah lagi terpaksa berhadapan dengan kesesakan lalu lintas setiap hari. Wow. Tapi ada juga yang sometimes yang bagi pandangan contoh kalau let's say kita saya duduk kat Kelang. So ulang-alik kalau KL setiap hari, especially waktu peak hour, so walaupun jarak dia maybe tak sampailah 100 km, tapi masa tu lebih kurang sama je travel ke Nilai contohnya. Tapi dari KL ke Nilai, let's say lah jalan tu clear, tak jam, even waktu peak hour. So ada yang orang kata dia lebih prefer long distance KL Nilai tapi jalan tak jam even waktu peak hour, berbanding dengan jarak yang dekat KL Kelang tapi waktu peak hour jam. Which is dari segi dari segi timing travel tu sama je, time travel sama je. Wow. So ada orang yang pilih macam tu. Itu mungkin cerita sebelum pandemik. Tapi lepas pandemik, because pembelian kereta yang menakjubkan, betul. Semua orang terasa kesesakan jalan raya sekarang ni melampau. Bukan hanya di Klang Valley sahaja. Bukan hanya di Klang Valley. So, bila berlaku rumah-rumah yang mampu milik dari Negeri Sembilan, Melaka ni, so you can imagine the trunk roads, the highways that are bringing these people into the city. So, contohnya Plus, Elite Highway, Lekas yang sambung dengan Jalan Ceras. These 3 roads is what we call, dia dah macam dah heart attack lah. Dah besarkan lagi, tambah satu lorong lagi. Sebenarnya kat Malaysia ni dah tak boleh nak besarkan jalan dah untuk jumlah kereta yang kita ada. Dan ramai orang juga cakap pasal isu ni, kita tidak ada cut off point, hard kereta, dan lepas tu kena lupuskan kereta tu kan. Macam our jiran buat lah. Okay, jiran kita buat berapa tahun? 5 tahun kan? 5 tahun. So mungkin kita boleh sentuh juga isu tu. But these are some of the issues lah. Memang, I mean, dulu kalau maybe air keruh tu KL, Kelang tu KL tu lebih kurang sama kan. But now, air keruh tu KL pun sangat-sangat sesak. So dia sangat stressful lah. So I guess this is things that we have to consider. Bagaimana pentingnya perancangan kerajaan untuk membina rumah-rumah mampu milik di lokasi-lokasi yang strategik.
maybe it's not the best locations pun, tapi at least it's within the city fringes, supaya rakyat adalah akses untuk membeli rumah-rumah ini. Dan kita kena pastikan rumah-rumah ini tidak di-abuse and misuse. Dan inilah membawa kami kepada isu yang seterusnya. Selepas we take a break, we quick break, Ahyat nak membongkarkan betapa ramainya segelintir pemilik-pemilik rumah dia abuse, dia salah guna satu subsidi daripada kerajaan atau bantuan daripada kerajaan sehingga menyebabkan kesengsaraan dalam masyarakat. Itu kita akan kupas selepas ini. Okey, salam perjuangan. Selamat kembali ke podcast Suara Hartanah episod ke-10. Yang sebenarnya nak cakap juga. Sebenarnya. Okey, so Azim, Yes. tadi tu panjang perbincangan kita tentang kita mula je dengan orang yang nak beli rumah 400,000 and then kita macam throwback. Lepas tu kita kaji pula dari segi kemampuan rakyat, dan tengok pula Melaka, perbelanjaan di Melaka pun kurang, harga rumah di Melaka pun kurang, and then pula cerita orang ulang-alik daripada Melaka sampai ke KL kan. So kerajaan mesti bina rumah-rumah mampu milik, projek-projek perumahan untuk membantu merumahkan rakyat ni di kawasan-kawasan bandar, betul tak? Betul. Okey. Masalahnya, ni nak masuk terus ke topik kita. Azim, bila kerajaan dah buat rumah-rumah khas untuk golongan-golongan yang perlukan bantuan kerajaan ni, ini pula masalah dia. Ini pula masalah dia. Guys, tengok ni. Masalah. Apa tu? Tak habis-habis masalah. Tak. Ada dah selesai masalah, ada masalah lain. Tak habis-habis masalah. Johor PPR, RSK tenants renting out units at rates 3 times higher than what it should be. Ya Allah, ni geng-geng dah dapat rumah PPR ni. Lepas tu dia bukan duduk kat rumah-rumah PPR ni. Dia buat sublet, dia berniaga pula atas rumah-rumah tu. Mesti pejuang tanah. Astagfirullahaladzim. Jangan. Bukan, Jangan. Kita kena buat satu penafian. Bukan. Saya tanya. Tanya. Dia kan sekononnya buat innocent kan. Saya tanya. Saya tak cakap. Macam adalah saya cadangkan. Macam Tidak. Itulah. So bayangkan kita mengajar teknik sublet ni. Sublet ni maksudnya sewa atas sewa. Tapi kami tak pernah ajar. Ajaran songsang ni tak pernah lah. Ini ajaran songsang lah, Azim. Ni rumah untuk keperluan rakyat. Kerajaan bina untuk membantu satu golongan rakyat B40 yang dia perlu bantuan orang lain. So kerajaan sedaya upaya nak merumahkan rakyat. Tapi rakyat yang ada akses ni, dia nampak ini peluang. Aku sewa berapa sekian banyak je. So aku boleh up lagi. Okay. So Azim, sekarang ni diorang sewa lebih kurang 200 ke 300 ringgit sebulan. Okay. So tapi diorang sublet satu kali. Diorang sublet satu kali, dia boleh sewakan sehingga 3 kali ganda daripada harga asal. So dia sewakan RM900. Pada asalnya dia sewa 300 je. Dia buat duit RM600. So tadi kita kata kena tambah pendapatan. So ni cara dia tambah pendapatan. Not the right way lah tapi kan. Okay. Azim dia nampaknya macam nakal hari ni dia, tak, bukan. Saya cuba bayangkan saya dekat tempat netizen ni lah. Orang kan bersoalkan je. Kan semua salah orang, bukan salah diri sendiri. Betul. So salah lah kerajaan tak sediakan rumah-rumah untuk merumahkan rakyat. Tapi bila dia dah sediakan rumah, rakyat buat macam ni. And this is the first perenggan, Azim. Di Pasir Gudang, 2,000 tenants. Wow. Ini bukan Sam. Bukan apa? Ini bukan Sam pun. Ini bukan Sam, this is a lot. Bukan 2, bukan 12, bukan 20, bukan 200. Tapi 2,000 penyewa PPR dan rumah sewa kerajaan RSK di negeri Johor telah didapati
menyewakan semula unit-unit mereka sehingga 3 kali ganda daripada original rates. RSK is rumah sewa kerajaan. Itulah saya pun baru belajar ni. RSK kan, rumah sewa kerajaan. Rumah Selangorku. RSKU. RSKU, Rumah Selangorku. And berbeza dengan RSK. Ya. So ini dibongkarkan oleh Datuk Muhammad Jafni. Kena tunjuk sikit gambar dia ni. Ini orang-orang buat kerja ni. I mean for me as pemerhati hartanah, founder pejuang hartanah, benda-benda macam ni lah yang kita nak. Okay, I just want to tell you a real story. Stop share. Saya pernah didatangi oleh satu kumpulan investor. Ini memang geng-geng Jerung. Dia cakap, Ahyat, you ada tak IC? Apa ni? You ada tak IC? Kita mau apply rumah-rumah yang ada subsidi ni oleh kerajaan di satu lokasi di Selangor. And lokasi tu hot dan dia dekat dengan LRT station. Cukuplah setakat tu lah kan. Okay. Dan bila masuk nama ni, so nama-nama ni lah yang akan dapat dia boleh aturkan untuk dapat rumah-rumah itu. Rumah-rumah yang sepatutnya dijual kepada orang yang dalam kategori itu. B40. Of course, Ahyat ada di luar kategori itu. Tapi boleh adjust. Boleh adjust. Okay, so boleh adjust is one thing. But seeing the people who are making these arrangements, dahsyat Azim. Saya pada masa tu, saya terus hilang hormat saya kepada dia lah. I mean, she is someone that kita kenal dalam investor groups kan. Tapi I'm like, ui, janganlah main benda-benda macam ni. Benda ni jangan sentuh. Sebenarnya netizen sangat marah bila dia dapat tahu geng-geng investor ni pun dia ada seorang sahabat saya cakap. Dia cakap ini bagaikan harimau turun makan rumput. Ingat lagi ayat tu. You ingat lagi kan? So there was a good friend of mine, another she said, Ahyat, we cannot be the tiger that go down and eat the grass. Saya macam betul lah. So rakyat memang sangat marah lah, and somehow kerajaan have to think of a way lah kan untuk enforce. So our brother here, Datuk Muhammad Jafni, brother je kan, boleh ke macam tu Kita punya local government committee chairman, Datuk Muhammad Jafni, Mat Syukur, dia threaten strict action including revoking the tenancy agreement signed between the original tenants and state government. Okay, apa pandangan Azim hal ni? Itulah sepatutnya. Kan? Tak, I think actually kalau kita tengok ni, mungkin at some point sepatutnya rumah-rumah PPR ni kita mungkin patut bagi sewa tu setakat mana ada, of course ada satu tempoh dan ada satu had pendapatan lah for me. Maksudnya mungkin example, okay, contoh sekarang ni gaji dia below 3,000. Okay, contoh dia layak untuk dapat kota untuk sewa dekat rumah RSK ni, rumah sewa kerajaan. Tapi of course from time to time dia punya income ada kenaikan gaji, ataupun mungkin dia buat bisnes lain, dia dapat job offer lain. So pendapatan dia pun makin bertambah dari tahun ke tahun. So bila dah lebih daripada 3,000 tu, then dia kena move out lah. So kena pindah dan bagilah pula rumah tu disewakan kepada orang lain yang lebih memerlukan. Tapi mungkin I don't know macam mana cara implementation sekarang ni. So mungkin sewa terus, kau sebab pendapatan kau 3,000 sekarang, kau dapat sewa sampailah bila-bila, walaupun income orang tu dah bertambah pun kita tak dapat update. So dia still duduk kat situ, tapi mungkin dia jadilah macam ni, end up dia tak nak duduk kat situ sebab pendapatan dia dah bertambah, dia boleh mampu sewa kat rumah lain. Tapi dia still dapat hak dia tu yang dia dah dapat, which is tak salah pun. At the first place dia dapat waktu tu income dia melayakkan dia dapat benda tu. Cuma bila income dia dah bertambah, so dia still dapat benda tu, dia tak perlu lepaskan hak ke atas sewa tersebut. So dia sublet lah. Yeah. So mungkin that could have happened actually. Betul. Masa dia memohon tu, dia kategori tu, yes, yang melayakkan dia. Dan tak salah pun, dia tak menipu. Tak menipu. Dan memang dia layak untuk dapat.
Tapi hidup dia upgrade. Dan dia dah tak duduk kat situ because dia dah upgrade dan dia berpindah ke tempat lain. Betul. Tapi unit itu pula masih lagi dia punya milik. Ya, so yang dia sewakanlah dekat orang. Okay. So just come back here. Ada satu artikel by Property Guru. I think everybody should read this lah kalau anda nak belajar atau membaca lebih mendalam tentang PPR. And kat sini dia ada sebut, it's kind of interesting PPR tu adalah program di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. And PPRT program perumahan rakyat termiskin adalah program di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. So of course the budget will be different. And this is interesting. Ada juga PPR macam ni. PPR yang dimiliki, mana dijual pada harga RM35,000 di Semenanjung Malaysia dan RM42,000 di Sabah Sarawak. Atau PPR disewa. Kadar sewa hanya 124 sebulan, tak termasuk penyelenggaraan. So dalam kes di Johor, sewa sebulan tu about 200 or 300 ringgit lah. So and syarat-syarat dia, okay, ni syarat dia. Ni syarat dia. Azim tanya kan syarat dia kan. Dia mesti warga negara Malaysia, berumur 18 tahun ke atas. Pendapatan isi rumah bawah RM3,000 sebulan. Pemohon belum memiliki rumah. So I'm not sure belum memiliki rumah di negeri itu atau whole of Malaysia. And mengikut syarat tambahan yang ditetapkan kerajaan negeri. So mungkin kerajaan negeri adalah syarat dia, mungkin just kalau kat Selangor je tak ada memiliki rumah di Selangor, you boleh, I'm not sure about that, but yeah, so this is interesting lah. Okay. So I think perasaan tu rasa it's not right lah. It's not right. Dan kita pun mohon sangat pihak kerajaan untuk do their best lah untuk study benda ni dan untuk kuat kuasakan benda ni. But to implement benda tu lah. But really it's not easy tau. Okay. Betul. Bayangkan okay, look at the screen we have profiled about 80% of total 14,500 PPR dan RSK di Johor yang penyewa lah. Dan daripada 14,500 itu 2,000 yang sewakan balik kepada pihak ketiga dengan sewa yang lebih tinggi. Pihak kerajaan terfikirlah, baik aku sewakan je rumah ni. At least ada pendapat duit. Ya? Kerajaan pun nak buat duit. Kerajaan pun perlukan duit kan. I mean to build more houses like this. Betul. So itulah, I think I just wanted to highlight this issue. Tapi kalau tengok kat bawah ni kan, kalau tengok related articles, wow, kita punya brother ni pun keluar lagi Johor cracks down on businesses renting out licenses to foreign traders. So sebenarnya kita punya konsep kita panggil Alibaba kan. Kalau inilah konsep tender. Ya. So dah jadi satu budaya lah sebenarnya. Lesen perniagaan, lepas tu dia dapat lesen tu, tapi dia tak berniaga. Atas nama Kota Bumi Putra. Allah, itu lagi sedih. Itu ada isu yang itu lagi sedih. Kita kalau nak panjangkan lagi. Because patutnya lesen tu diwujudkan untuk membantu kau untuk berniaga. Betul. Because katanya rakyat Malaysia kita kena jadi usahawan. Orang Melayu kena berniaga. Hak Melayu pula kenalah ada some special quota. So okay, kerajaan dah bagi. Ni bukan nak menyokong kerajaan semata-mata, ni nak menyalahkan rakyat. I'm just thinking from the pihak kerajaan kan. Inilah desakan-desakan NGO ke YB ke pengundi-pengundi memang mendesak kan. Dia nak berniaga, dia nak peluang, dia nak dapat license. License dah dapat. Lepas tu tak nak berniaga. Allah. Atau dia sewakan pula yang best kepada foreigners. Lepas tu foreigners jadi kaya raya. Lepas tu pekerja foreigners tu orang kita. Orang Melayu. So inilah orang Melayu hebat. Menyewa lesen. Sublet. Setakat sublet rumah, sublet tu. Tapi itulah, jadi satu perkataan aside, tapi maksudnya dekat sini, point saya kat sini adalah dia bukan hanya soal kerajaan macam Ayat cakap tadi harus fikirkan jalan macam mana cara nak enforcement tu untuk pastikan benda ini tidak berlaku, tidak berlarutan, dan dalam masa yang sama senang cerita everyone play the roles lah. So dari segi side rakyat ataupun macam kes ini kita cerita tentang dari segi rumah PPR ni, so kena to be honest lah, patutnya rumah tu you dapat, so janganlah you pula subletkan rumah tu. Sebab itu adalah
umpamanya menzalimi hak orang lain. Wow. Yang itu dah berat tu. Betul. Menzalimi hak orang lain kan. So maksudnya dua-dua ada main peranan lah. Dari segi kerajaan, dari segi penyewa rumah PPR itu sendiri. Okay. Rakyat itu sendiri. Alright, and last topic. Kita ada satu je lah topik untuk minggu ni. Ini cerita panas Azim. Tadi kita dekat Johor. Sekarang ni kita nak naik ke Perak. Okay. So tapi sebelum kita nak lompat ke next article tu. Okay. Saya saja terfikir tadi ayat cerita pasal orang travel daripada Melaka ke KL. Azim masih tak boleh nak move on. Tak. Okay. So I just think tadi ayat cakap kerajaan kena fikirkan nak buat rumah mampu milik ni di kawasan bandar yang dekat travel. At least the fringe of the bandar lah, but not totally in another state kan. But what if kalau kerajaan buat dekat another different state, contoh macam Melaka. Okay. Tapi kerajaan sediakan transportation sistem transportation yang bagus, yang efficient, yang boleh rakyat ulang-alik naik public transport pergi, contoh I don't know, MRT ke, high speed rail ke, macam Jakarta dah buat. Untuk ulang-alik orang duduk kat Melaka pergi KL mungkin setengah jam naik public transport, contoh. Dah lah Azim ni handsome, baik, bijak pula tu. Ya Allah, wahai PMX dan seluruh kabinet, menteri-menteri kabinet, sila lantiklah anak muda ni, bagi cadangan. Tapi itu, is it benda you tu know dari what? Segi ni? That is another way of seeing the issue kan. Kalau dah memang rumah tu dah murah di Melaka, and then there's no way to make a house cheaper than in Melaka, in Kuala Lumpur or Selangor kan. Yes. So let's try to solve the connectivity lah pula. Connectivity, and then nak menyelesaikan kesesakan lalu lintas KL ni. Macam ayat cakap, dah tak boleh nak tambah lagi jalan nak besarkan, dah tak boleh nak expand dah. So the only solution, you nak kurangkan semua dah tumpu kat satu Klang Valley ni. So kita nak menyebarkan lagi. Okay. But hold on that thought. It's very good thought. So now kita nak tengok dari segi perbelanjaan kerajaan lah. Adakah mampu tak kerajaan nak membina the infrastructure, because infrastructure pun mahal. Betul. So contohnya HSR. Okay, Azim tahu tak HSR dijangka kos dia, ini tengok guys, bukan Ahid cakap ni. So pakar-pakar ni tanya, analyst question viability of KL Singapore HSR project at 120 billion ringgit. Okay, let's say like it takes 5 or 6 years, so that's 20 billion ringgit a year to be spent on this one project, right? Mega project. This mega project. This is the father of the mega project, right? I mean, this is crazy, Mak. And imagine if our national budget is at 250 or 300 billion. Imagine 1 tahun nak mentadbir dan membangunkan negara Malaysia, bajet dia 300 billion. Satu projek ni saja 120 billion. It's so expensive. One of the reasons why it's expensive is because of land. Land is expensive, the technology is expensive, and it's becoming more expensive because all this technology is from outside Malaysia, and kita pun dah tahu itu nak kena kupas lain lah pula. Ringgit sedang menuju kepada rekod terendah sejak 1998. So imagine Azim, these are the kekangan lah. So bayangkan kalau dia nak bina transportation Melaka to KL. So let's say, I don't know lah, maybe Melaka to KL is 100 km. So KL to Singapore is maybe 350. So let's say it's 1/3 of the cost. So 120, 40. Okay, katakan 40 billion lah, katakan. 40 billion. So then kerajaan pun kena fikir, okay, aku nak spend 40 billion untuk infrastructure. Okay, mana dapat duit tu is going to be another question. But let's say dia dah dapat duit tu, and let's say we have that 40 billion, and sekarang ni kita nak solve this problem. Rakyat duduk dekat Melaka, and dia memang kerja dekat KL, Selangor. So we've got to build roads or rail transportation. So berapa pula kos untuk infra tu? And berapa pula kos untuk aku nak, mungkin kerajaan tengok nak beli tanah-tanah dan nak bangunkan sendiri. So daripada situlah timbang tara tu yang akan berlaku. Oh, rupa-rupanya kita beli tanah ni yang sebegitu mahal sekalipun, nak bina dengan kos pembinaan yang mahal sekalipun, lagi murah daripada nak
bina jalan raya. But of course dia nak kena fikir tentang 5 years, 10 years, multiplying effect, and these are all the pakar-pakar economists dan pakar-pakar government policies ni lah. So ilmu kita terlalu cetek lah untuk nak mengupas isu ni, tetapi but that is what is going to go through lah their minds. But very good thinking actually. Kan kalau dia boleh spend besarkan highway, kan, atau create a more rapid intercity KTM. We have that KTM intercity kita kan, but it's not KTM. Rapid kan, it's like more of like a railway service rather than rapid transportation. Maybe that could solve. Bagus lah Azim hari ni. Boleh dibentangkan di parlimen. Oh shit. Nakal-nakal dia hari ni, dia bagi juga idea yang membuat saya terkejut. Saya tengok begitulah Azim ni, dia tak boleh nak move on daripada kisah tadi tu. Berjam-jam, beratus-ratus kilometer, dia tak boleh move on. Otak dia sambil bercerita pasal benda lain, dia tercerita juga pasal kawan-kawan kita yang terpaksa mengharungi such of beban yang sangat besar untuk ulang alik itulah. Alright, so very quickly Azim, this is the final one. Okay. Setelah kita dah selesai di Johor, and then kita dah kembali kepada isu di Melaka, rumah-rumah di Melaka. Now kita pergi ke Perak. Wah, hari ni best lah. Macam-macam topik kita sentuh. Ke Selatan, kita semualah kita ada sentuh. Johor, Melaka, Negeri Sembilan kita ada sebut, Selangor, KL, Perak. Negeri-negeri lain InsyaAllah dalam podcast yang akan datang. Johor tadi betul. So sekarang ni inilah topiknya guys. MBI to discuss with Perak My BHA. Siapa tu MBI? Siapa tu My BHA? On allowing Airbnb homestays to operate. Dia sebenarnya ini artikel yang lembut. Ada artikel lain yang lebih brutal. Okay, so sekarang ni kita tahu MBI, the Ipoh City Council will hold discussions with representatives of the Perak chapter. My BHA ni siapa? Malaysian Budget Hotel Association. Kenapa Azim? My BHA ni diorang marah. Marah kenapa Azim? Diorang marah kerana Menteri Besar benarkan Airbnb dan homestay untuk beroperasi di negeri Ipoh. Diorang marah. So sekarang ni banyaklah perbincangan yang kena berlaku. Okay, dan tapi kalau sebelum ni pun I think Pening dah ban kan untuk Airbnb dekat Georgetown. So the same issue jugalah. Tapi sekarang ni kerajaan negeri membenarkan. Kerajaan negeri benarkan yang kat Pening kerajaan negeri yang memban, menghalang. Okay, so the issue is like this Azim. Kita kena faham isu dulu Okay. So isu dia macam ni. Okay, jom. Ni adalah satu lagi artikel Isu dia bilik hotel kurang, maknanya tak cukup. So demand tak banyak. Demand banyak daripada supply. Supply. So dia benarkanlah Airbnb beroperasi. Tapi MBI kata dia sedialah membincang dengan My BHA. So Majlis Bandaraya Ipoh dia bersedialah nak berbincang. Because sekarang ni because they have international flights kan to Perak juga kan. So sekarang ni memang dah tak cukup. The whole of Ipoh ni kalau musim-musim tertentu tak boleh nak cari dah. Hotel penuh, Airbnb penuh, homestay penuh. Sekarang ni memang tak cukup. So kalau dia tak benarkan Airbnb dengan homestay ni, kalau dia tak benarkan mereka beroperasi, so it's gonna be a massive problem. Betul. So kenapa dia tak benarkan? I mean MBHA tu kenapa dia tak setuju? Because diorang itu. Azim, you ask the right question. Diorang ni persatuan hotel apa? Budget. Persatuan Hotel Budget Perak. Tapi dari Persatuan kata demand lagi banyak pada supply. So memang hotel budget pun sold out lah senang cerita. Kalau
waktu at peak season? Maybe masa peak season atau masa time-time lain tu mungkin lah. I mean, I don't know about you, but for the price that we pay for budget hotel, we can get accommodation in homestay, in Airbnb. Satu rumah contoh. Yeah. So I would pay to stay in a homestay. Setuju? Azim pun? Yes. So I don't know. I mean, tapi kita kasihankan juga tau Azim, Persatuan Hotel Bajet Malaysia ni. Bayangkan dia orang nak buat hotel. Berapa kos, berapa modal, dengan staffing, dengan mungkin rugi, dengan promotion. Lepas tu geng-geng homestay ni dia pun boleh berentak, bersaing dengan dia orang kan. Berjuang tanah pun ada kelas homestay. Azim nak kena lah. Tapi tak, benda yang betul. Benda yang betul lah. Tak payah promote kelas homestay. So kita pun ya betul. So kami di komuniti Pejuang Hartanah ada kelas khas untuk homestay. Homestay juga. Kita pun nak orang-orang Melayu menceburi bidang homestay. Dan di seluruh negara. Tak di seluruh negara. Tak spesifik. Tapi kan Azim, timing Azim mengingatkan semula kita ada kelas homestay tu, dia cannot be better lah Azim ni. Okay. The timing is perfect lah. So kita pun sebenarnya kita menganggap diri kita ni produk berbeza daripada hotel. Ya. Tapi of course kalau yalah kita faham apa ayat cuba sampaikan. Maksudnya kita cuba faham juga kenapa keluhan dari segi my BHA ni tadi, apa Persatuan Pemaju pemilik hotel, Persatuan Hotel Bajet Malaysia. Hotel Bajet Malaysia. So pemilik Hotel Bajet Malaysia. Tapi at the same time kalau dari segi side sebagai pelancong tu consumer, kita akan lebih banyak variety lah. Tak semestinya semua orang sama macam kita. Orang mungkin ada yang prefer hotel budget daripada homestay. So for me, kalau saya secara pandangan peribadi, saya setuju dengan apa yang MBI punya decision untuk membenarkan homestay tu beroperasi. So dari segi market, lebih banyak option yang ada untuk rakyat, untuk pelancong. Dia nak pilih hotel ke, hotel budget ke ataupun homestay. Tapi of course dari segi pengusaha hotel pula, hotel budget, diorang kena fikirlah cara macam mana nak attract supaya diorang pilih pelancong ni pilih hotel budget instead of homestay. Kalau nak cerita lagi panjang juga, kalau kita compare harga hotel budget dekat Malaysia ni, compare dengan hotel budget again Thailand yang saya sebut sebelum ni, kita cerita Langkawi, the same price dekat Krabi tu, dekat dekat Hat Nyai, boleh dapat much more different quality berbanding dekat So different Malaysia. means what? Is it better? Much more better. I pergi satu hotel tu dekat Satun, RM200 satu malam. Kalau boleh share gambar nanti maybe. Okay. Just continue talking. I cari. Satun SATUN. Betul. Nama dia I tak ingat je apa nama dia. Budget hotel dekat Satun. Butik hotel lah. So dengan ada swimming pool and then ada free flow juga. You boleh ambil biskut dekat pantry dia tu. Ada Nescafe 3-in-1 apa semua. Ada biskut disediakan, ada roti. Padahal untuk hotel budget, I tak pernah lagi jumpa hotel budget dekat Malaysia sejujurnya yang ada that kind of facilities dengan harga RM200 satu malam. Bukan one boutique, bukan? Bukan one boutique. You pun tak ingat lah. Mungkin ayat boleh ni dulu, I search jap apa nama hotel tu. Ya, itulah. So ini sebenarnya inilah sama isu masa taksi dengan Grab. Yes. Dengan Grab. Tapi time tu Uber. Dengan Uber. Betul, dengan kemudian. Uber. Dan macam mana pun lah pihak taksi kita faham apa yang mereka lalui. Betul. Tapi akhirnya consumer lah yang buat pilihan. Betul. So you tak boleh nak cakap, consumer you kena pilih. You kena pilih taksi. Lepas tu bila dia pergi kat taksi, okay, ada segelintir, akhir tak cakap semua. Ada juga pakcik-pakcik taksi kita, brother taksi kita yang baik-baik, elok-elok. Tapi ada juga yang mengambil kesempatan, yang tak nak pakai meter. Saya sendiri terkena. Yes. Daripada lalui zaman tu. Daripada USJ nak pergi balik ke Subang Jaya je. Saya masa tu study masters. So saya buat an external program with Segi College dekat USJ. So masa tu I don't know, my car service ke apa ke, I have to go back with a taxi.
Dan pada masa itu saya kena tanya like 3-4 taxi, semua tak nak because jam kan. Jam nak, time tu masa jam gila. Macam that time was about 6 or 6:30. And then hanya taxi yang keempat tu dia setuju. Okay, boleh. Tapi saya tak kira, tak pasal meter tau. Tak kira meter ni, kira I cannot remember how much lah. Maybe let's say dia cakap like RM30, RM30 bang I'm like banyak sangat tu. Kira halal macam tu For his trouble. So itu zaman sebelum kerajaan membenarkan Uber kan. And I think itulah, bila rakyat tu dia memang dia dah pilih. You tak boleh paksa rakyat untuk pilih a service which is inferior, which is more costly, which is not professional against the new technology that is going to wipe out. Kita kesian lah. Honestly kesian kat pakcik-pakcik tu semua kan, yang kena bayar hutang kereta tu, nak kena menanggung hidup dengan keluarga. Setuju. But it's such a big wave, an inevitable wave. Okay, betul. Azim dah jumpa dah? Bara budget. Serius, nama dia Bara. Dia pun actually kalau yang satu bilik, satu queen bed, ui, terus Bara. RM167. Oh, guys tengok ni. Macam ni. RM167 untuk single bed. Queen bed, satu katil. Tapi I punya bilik 200 sebab satu queen bed, satu single bed. So boleh muat 3 orang. I bawa dengan parents lah. So ada pool and dekat pantry dia. Serendah RM167 kalau convert kita. Ini kita boleh pergi ni. Guys, cuba cari hotel bajet dekat Malaysia, boleh dapat macam ni. Dengan that RM160 memang taklah dapat macam ni, Aziz. That's the unfortunately lah. Dapat pool macam ni. Memang nice. Kan? So ini agaknya bilik 200 lah ni. Tak, ni one queen. One queen. Betul? Ini budget hotel dekat. Memang kategori budget hotel. Even nama dia pun Bara budget hotel. Okay. Budget. Ni ada dia punya logo. Bara budget Satun. Bara budget Satun. Siut dia. Dan guys, dekat shop lot je. Oh, dia kat shop lot je. Daripada luar dia, shop lot je, kecil je. Oh, dia tak tunjuk gambar fasad dia. Tu ada Amoy tu tengah ambil air tu. Itulah. Amoy ni lah ada masa siap ada free flow drinks lagi. Itu Kowe ke tu? Bukan Kowe, dia machine 3 in 1. Tapi Kowe ada juga. Okay. Guys, sejuk. this is interesting, man. And then dalam makan murah. Betul. Makan dia sedap. Nak cari makanan halal senang. Situ memang community Muslim. Even opposite hotel ni ada satu masjid. Ya Allah, nampak. Inilah tengok Azim. Dia pergi travel bawa mak ayah. Lepas tu dia cari hotel yang depan masjid. Ayat dia kenakan saya balik. Tadi saya duduk ni. Saya ialah. Azim tengah cover line balik. Tak, ayat kenakan balik lah. Tadi saya nakal. So sekarang Azim ni baik. Alhamdulillah. But I think itulah, coming back to this issue, itulah benda ni adalah variety, and I like the way that you say it. Lebih banyak choice lah untuk rakyat kan. Betul. Dan tu satu, banyak choice. And then macam saya cakap, on side of pengusaha ataupun pemilik hotel bajet ni, sepatutnya dia lihatlah macam mana cara nak attract orang untuk pilih dia, walaupun dah banyak pilihan yang lain, tetap nak pilih dia. So dari segi macam ni lah, contoh hotel bara-bara tu, you buat nice ID, tak semesti mewah, tapi nampaklah selesa, nampak cantik, sedap mata memandang. So itulah problem hotel bajet kita dekat Malaysia ni. Kalau nak compare dengan Thailand, maaf cakap lah, memang sangat-sangatlah berbeza. Adalah hotel, kalau saya type macam ni guys, kalau saya type budget hotel Malaysia, so Allah. So bagi yang boleh menonton, memang tak terlawan lah. Mungkin ayat kena buat kelas untuk hotel bajet lah. Bismillah. Sorry. Kita sorry. So jangan dah tunjuk. Tak nak tunjuk. Kita tunjuk contoh yang bagus je lah.
Allahu Akbar. So boleh carilah sendiri. And kita doakan ada juga yang style. Cuma harga lah tak dapat lah. Tengok ni. Harga dia berapa? Satu. Dia tengok ni. Ni stylo juga ni. Cheap hotels. Tak tahulah yang tu berapa kan. Harga dia berapa kan. Oh ni boleh. Ini bukan bajet hotel ni. Ini macam junior suite. Ni dah lain dah. Ini memanglah W Hotel. Ini hotel Ayat selalu pergi. Sebab tu dia keluar juga kat situ. MacBook ni pun pandai. Ni Ayat type, first Ayat type baju hotel. So macam itulah sahabat-sahabat semua. So this is something that we have to monitor because why not kalau kerajaan panggil Persatuan Bajet Hotel, kerajaan pun kena panggil lah juga Persatuan Homestay. Betul. Pengusaha homestay. So ini biarlah dia adil untuk semua orang, dan yang paling penting dia adil untuk pengguna. Yes. Ya, akhirnya is the pengguna lah. Betul. I think kerajaan needs to make the decision that akan menguntungkan pengguna. Betul. And kerajaan sendiri pun nak menggalakkan cuti-cuti Malaysia, domestic travel, business travel within the states. So they have to make the right decision lah kan. And I think I agree with you. Kali ini Majlis Bandaraya Ipoh made the right decision lah. Yes. MBI made the right decision. Tapi of course kalau kita sekarang ni, kita adalah pengusaha bajet hotel, of course kita tak sukalah polisi terbaru ni kan. Betul. Yeah. But at the end of the day, the greater good. Alright. Okay guys. Wow, memang kita punya suara hartanah ni memang melampau-lampau. Melampau-lampau Tak pernah kurang daripada 1 jam 40 minit. Saya memang salut siapa yang boleh stay sampai saat ini. Anda memang adalah penyokong setia suara hartanah. You guys love you guys. Siapa yang sampai ke saat ini, saya doakan agar anda semua dikurniakan, dimewahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan dikurniakan ganjaran kejayaan bagi segala yang anda usahakan, yang anda korbankan. Dan saya doakan agar anda semua dikurniakan keluarga yang penuh keberkatan dengan kebahagiaan, dan keluarga yang dijauhkan daripada segala musibah, dan bakal menjadi keluarga yang bertemu di syurga Allah nanti. Thank you so much for all of you who stay until the end. Guys, sebenarnya setiap minggu kita ada, hari ni sebenarnya ada 7 isu yang saya nak angkat. Kita dapat cover about 4 lah. But setiap isu ni dia ada isu-isu sampingan dan fakta-fakta dan artikel-artikel tambahan lah. So saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus bersabar dengan kami. And hopefully anda boleh cerita kat kawan-kawan. Guys, kita kena tahulah isu-isu semasa pasal hartanah ni. Kita kena kuasai semula industri hartanah. Dan macam mana nak kuasai semula? Kita kena mulakan dulu dengan kesedaran. Kita kena mula dulu dengan bersembang-sembang, berbicara tentang isu-isu hartanah ini. And hopefully suara hartanah ni akan menjadi podcast yang mainstream, bukan hanya orang-orang yang niche, orang-orang yang mencari hartanah sahaja. Tapi harapan Ahyat dia menjadi satu dakwah lah, hopefully lah kan. And I want to say thank you lah to Azim. Azim ni dia student Ahyat, beliau adalah tim Ahyat, dan kini Ahyat anggap dia sebagai sahabat seperjuangan dalam perjuangan ini. So I want to say thank you brother for all these years daripada tahun 2017 bersama dengan Ahyat. And tak sangka kita boleh ada podcast bersama. Yes, and hopefully daripada 700,000 viewers untuk setiap episode. And hopefully you guys can apa dia selalu dia akan suruh like, subscribe and share. Like, subscribe and share, and hit the notification button for the latest updates, right? And thank you so much guys for the support. Azim, kata-kata penutup. Kata-kata penutup? Ya. Okay, mungkin kita nak raikan kita punya abang Haji, Tuan Haji kita. Katanya Nilas kan? Ada juga seorang sahabat kita, tim kita yang akan pulang ke tanah air. Pulang ke Kelantan untuk berkhidmat untuk keluarganya. So kita doakan yang terbaik. Ya, betul lah Azim. Dan terima kasih juga kerana banyak membantu di belakang tabir. Kita pula tepuk Azim. Selalu diorang tepuk. Terima kasih kepada Zakwan
Nanti kita buat insert gambar Zakwan Yes. Aduh. Haji Zakwan. Haji Zakwan. Haji Zakwan. Haji pada umur 26 tahun dah haji. Syukur alhamdulillah Allah rezekikan. So insya-Allah kita doakan Allah permudah segala urusan Zakwan dan seluruh keluarga dan mewahkan rezeki bagi mereka sekeluarga. Thank you so much brother. Alright. And of course kita sekarang ni ada apa pengumuman-pengumuman baru kita dah ada agung baru. And tadi ada baru tersempak dekat jalan. Ya. Dekat highway polis escort mungkin dia yang drive kot. Wow, dia can drive. Maybe kereta mana? Genesis Genesis. SUV besar gila tu. Sedan. Okay. Alright. Cerita pasal kita mula dengan cerita kereta dan kita akhir juga dengan kereta dan sehingga kita berjumpa dalam podcast yang akan datang, episod akan datang insya-Allah kita bakal mengupas dan mengulas isu-isu hartanah yang paling trending, sensasi dan bermanfaat dari segi ilmu supaya kita sama-sama dapat menguasai semula industri hartanah di tanah air sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.